Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk Ciri khas bagi tumbuh-tumbuhan, Sains Tahun 5 KSSR C Makan. Mari belajar sains dengan Cikgu Azhar. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah memerihalkan ciri khas tumbuhan melindungi diri daripada musuh dan juga kita akan memerihalkan ciri khas tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan juga perubahan musim. Ciri khas tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Mari kita perhatikan ciri khas tumbuhan yang pertama. Perhatikan raja di bawah. Aduh, tajamnya duri buah ini. Duri tajam ini akan melukakan musuhnya. Ini adalah ciri khas bagi tumbuhan supaya apabila musuhnya ingin memakannya, dia akan terluka. Jadi apakah cirinya? Ia berduri tajam. Contoh yang diberikan adalah seperti buah durian. Buah durian ini kulitnya dipenuhi dengan duri yang tajam. Ia akan melukakan musuh yang ingin memakannya. Contoh kedua ialah buah nanas. Buah nanas mempunyai duri pada bahagian daunnya juga serta duri pada buahnya juga. Contoh seterusnya ialah durian Belanda. Permukaan kulit luar buah tersebut dipenuhi dengan duri tajam. Mari kita perhatikan ciri khas tumbuhan seterusnya. Atau apakah cecair putih yang mengalir di batang pokok itu? Ini getah pokok nangka. Ia melekit untuk menghindar musuh daripada memakannya. Sekiranya pokok nangka tercedera ataupun terluka di bahagian batangnya, ia akan mengeluarkan getah. Apabila ia mengeluarkan getah, getah ini melekit dan ia akan menyebabkan musuh ataupun haiwan lain tidak gemar untuk mendekatinya kerana nanti akan melekat pada bulu dan sebagainya. Contoh yang diberikan adalah pokok nangka tadi. Kemudian pokok betik juga mengeluarkan getah. Terutama sekali apabila kita memetik buahnya, pada tangkai buah tersebut akan mengeluarkan cecair putih iaitu getah. Contoh lain adalah seperti pokok pisang. Ciri khas yang seterusnya ialah gatalnya. Jadi apa yang menyebabkan gatal pada lengan budak perempuan tersebut? Daun buluh sebenarnya ada bulu-bulu halus di situ. Ia boleh menyebabkan gatal pada kulit sekiranya terkena pada kulit anda. Jadi ciri khasnya ialah berbulu halus. Contoh dekat sini adalah pokok buluh. Terdapat juga bulu halus pada pokok labu. Anda dapat perhatikan pada tangkai buah ataupun labu tersebut. Anda dapat perhatikan bulu-bulu halus itu. Contoh lain adalah pokok tebu. Dan juga pokok lalang ataupun rumput juga mempunyai bulu-bulu halus. Ciri khas seterusnya ialah jangan petik bunga itu. Pokok alamanda beracun sebenarnya pada daun, pada batang, pada akar dan juga bunganya. Racun itu boleh menyebabkan keracunan atau kematian. Ada kalanya ia akan rasa pedih dan sebagainya. Itu adalah beracun. Contoh dekat sini adalah pokok hiasan yang dinamakan pokok alamanda. Kita biasanya boleh jumpa pokok alamanda ni sebagai pokok hiasan di tepi-tepi jalan. Contoh lain adalah pokok pompong. Buah pompong ini kelihatan seperti buah mangga. Tetapi ciri khas dia iaitu yang kita dapat bezakan dengan buah mangga adalah dia mempunyai tumpuk-tumpuk berwarna putih pada buahnya. Nama lain bagi buah ini adalah buah racun tikus. Seterusnya, ciri khas seterusnya ialah dalam raja ni ada menunjukkan dia menyatakan busuknya bau tumbuhan ini. Inilah namanya pokok jermin. Daunnya berbau busuk supaya dijauhi oleh musuhnya. Dia ada juga nama lain. Ciri khas dia adalah berbau busuk. Ini adalah gambar pokok jermin. Nama lain bagi pokok ini adalah pokok halau nyamuk. Ia mengeluarkan bau yang sangat kuat. Maka serangga ataupun nyamuk kurang gemar untuk mendekati pokok jermin ini. Biasanya ia ditanam di persekitaran rumah. Contoh lain adalah pokok bunga tahi ayam. Terdapat persoalan, kenapa pokok bunga tahi ayam ini yang kita tahu ia berbau busuk, kenapa kita tanam di kawasan rumah? Mudah saja jawapan dia, kerana bunganya sangat cantik. Jadi, kenapa dia mengeluarkan berbau busuk? Bagus, untuk mengelakkan haiwan daripada makannya.
disebabkan oleh warna yang menarik, maka dia boleh menarik perhatian haiwan. Tetapi untuk mengelak daripada dimakan, dia mengeluarkan bau busuk. Contoh lain adalah seperti bunga pakma atau nama glamour dia adalah Rafflesia. Bunga ini adalah sangat besar. Nama lain adalah bunga mayat kerana ia mengeluarkan bau seperti bangkai, bau yang sangat busuk. Oleh itu, ciri khas tumbuhan yang kita baru pelajari tadi ada 5, iaitu berduri tajam, mengeluarkan getah, berbulu halus, beracun dan berbau busuk. Ciri khas tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Perhatikan gambar. Kita dapat perhatikan pada musim angin kencang ataupun pada ketika angin-angin kencang, pokok kelapa yang biasanya kita dapat lihat banyak di tepi pantai ditiup angin kencang, tapi dia tak mudah tertanggal ataupun tidak mudah tumbang. Kenapa? Ciri khas dia mempunyai daun yang berpecah-pecah dan dia mempunyai batang yang mudah lentur. Walaupun pokok kelapa ini tinggi biasanya di tepi pantai, tapi disebabkan batangnya mudah lentur, maka dia dapat mengurangkan rintangan angin kencang dan dia boleh selamat daripada angin kencang. Contoh yang seterusnya adalah pokok ru. Pokok ru juga tumbuh di kawasan di mana angin kencang selalunya berada. Jadi apa ciri khas dia? Dia mempunyai batang dan ranting yang mudah lentur. Dan dia juga mempunyai ciri khas yang sangat unik, iaitu daunnya berbentuk jarum. Apa fungsi ciri khas ini? Untuk mengurangkan rintangan angin kencang supaya ia tidak mudah tumbang, supaya daun tak mudah koyak dan rosak. Sebab tu daun dia telah khas berbentuk jarum. Bagi tumbuhan yang hidup di kawasan iklim panas dan musim kering, contohnya pokok kaktus di sini, apa ciri khas dia yang paling utama? Pertama sekali kita dapat lihat dia mempunyai duri. Tetapi duri ni sebenarnya adalah daun bagi pokok kaktus tersebut yang telah terubah suai. Diubah suai dengan kuasa Tuhan, diubah suai. Apa fungsi dia? Kenapa ubah suai daun menjadi duri? Untuk mengelakkan kehilangan air. Apabila dia perlu menjalankan fotosintesis dengan kerap kerana persekitarannya panas, ia akan menggunakan banyak air. Oleh itu, sekiranya daun terubah suai menjadi duri, maka proses fotosintesis menjadi kurang. Kemudian, batangnya pula menyimpan air. Dan paling penting, akarnya panjang. Kenapa perlukan akar panjang? Kerana ia perlu mencari air bagi menjalankan proses fotosintesis. Bagi tumbuhan ini, apabila pada musim kering, pokok tomato dia mempunyai batang dan daun yang mempunyai bulu halus. Ia berfungsi untuk mengurangkan kehilangan air ketika cuaca panas. Konsep dia sama seperti tadi, iaitu untuk mengurangkan penggunaan air semasa proses fotosintesis. Seterusnya, pokok kunyit. Pokok kunyit mempunyai ciri yang sangat istimewa, iaitu dia boleh menggulungkan daun. Apa fungsi dia menggulungkan daun? Apabila dia menggulungkan daun, ia dapat mengelakkan kehilangan air, iaitu dengan mengurangkan kadar fotosintesis. Tapi ini hanya berlaku pada musim kering ataupun pada keadaan iklim yang sedang panas. Sama juga dengan pokok pisang. Contoh seterusnya ialah pokok keladi. Pokok keladi mempunyai daun yang berlilin. Apa fungsi daun dia yang berlilin ini selain daripada air tidak akan melekat pada daun dia? Ia berfungsi mengelak kehilangan air ketika cuaca panas. Bagaimana cara dia mengelak adalah apabila lapisan daun tersebut adalah ditutupi oleh satu unsur seperti berlilin, maka air tidak akan mudah hilang ke persekitaran. Sebab jika anda dapat perhatikan daun keladi ini sangat lebar, maka kadar fotosintesis dia adalah pantas. Jadi bagi mengelakkan dia kehilangan air ke persekitaran, inilah ciri khas dia, iaitu daun berlilin. Apabila tibanya musim kering ataupun iklim panas, pokok getah akan meluruhkan daunnya.
Jika anda dapat perhatikan gambar raja yang pertama, daunnya lebat di atas pokok. Tetapi gambar yang kedua adalah ketika musim kering. Dia meluruhkan daun bagi mengurangkan ataupun mengelakkan kehilangan air kerana fotosintesis masih perlu berlaku untuk dia kekal hidup. Bagi tumbuhan yang hidup di kawasan iklim sejuk pula seperti pokok maple ini, apa ciri khas dia untuk tahan dan kekal hidup? Cirinya ialah dia mempunyai kulit yang tebal pada bahagian batang. Fungsi kulit tebal ini ialah untuk melindungi diri dalam iklim sejuk. Bagaimana ia membantu tumbuhan ini adalah apabila kulitnya tebal, dia dapat mengekalkan kelembapan air ataupun kelembapan batang di bahagian dalam tersebut. Maka dia masih dapat menjalankan fotosintesis kerana air masih boleh mengalir di bahagian dalam batang ke arah daun bagi membolehkan proses fotosintesis berlaku. Contoh lain yang ada di kawasan iklim sejuk adalah pokok pine. Pokok pine ni adalah seperti pokok Christmas. Ia mempunyai ciri yang istimewa iaitu daun berbentuk jarum dan juga kulit yang tebal. Fungsinya juga adalah untuk mengurangkan kehilangan air dalam iklim sejuk. Rumusan ciri khas tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Tumbuhan yang berada di kawasan musim angin kencang mempunyai batang mudah lentur, daun berpecah-pecah dan juga daun yang berbentuk jarum. Bagi tumbuhan yang berada di kawasan iklim panas dan musim kering, mempunyai batang menyimpan air, daun terubah suai menjadi duri, akar yang panjang, batang dan daun berbulu halus, menggulungkan daun, daun berlilin dan juga meluruhkan daun. Manakala bagi tumbuhan yang hidup di kawasan iklim sejuk, mempunyai kulit batang yang tebal dan juga daun berbentuk jarum. Ciri-ciri ini semua membantu tumbuhan untuk kekal hidup di persekitaran tersebut. Oleh itu, tamat sudah pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana sudi mendengar. Bye.